Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 17 Mei 2021 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak telah mendapatkan sebanyak 500,000 dos vaksin COVID-19 yang bakal diterima dalam tempoh seminggu ini. Menurut Menteri Muda, Kesihatan Awam dan Perumahan Sarawak Dr. Anwar Rabai, inisiatif kerajaan negeri itu turut mendapat bekalan sebanyak 500,000 dos jenis Sinovac lagi yang akan ditambah kemudian. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan kos yang ditanggung oleh Kerajaan Sarawak bagi pembelian vaksin berkenaan. Kerajaan negeri telah mendapat 500,000 dos, iaitu di bawah inisiatif kerajaan negeri sendiri. Kemungkinan besar dalam masa 1 minggu ini ataupun seminggu lebih ini akan sampai. Di Sibu, the third round untuk warga emas dan ini akan bermula 18 dan 19 yang menggunakan Pfizer. Jadi yang Sinovac ni yang dibeli oleh kerajaan negeri akan sampai dalam masa terdekat ini untuk 500,000 dos dan ditambah lagi 500,000 dos yang kemudian. Bercakap dalam sesi live menerusi laman Facebook rasmi beliau pada Sabtu, beliau menambah usaha memberi suntikan vaksin akan turut mendapat kerjasama dari pihak swasta. Jelasnya lagi, kadar kebeleh jangkitan di Sarawak masih boleh diturunkan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP dan juga pengambilan vaksin. Maksudnya, walaupun R0 kita kurang daripada 1, tetapi kita belum lagi dapat, dan sebab itu saya terpaksa juga malam ini sebab mungkin ada yang mengatakan kes-kes kita telah mulai menurun. Ini berlaku di minggu ke-13, berlaku di minggu-minggu sebelum ini. Apabila kita melihat kes kita menurun, maka kita mulai leka dan kita selepas itu kes kita melompat balik. Jadi saya jelaskan di sini bahawa semua memain peranan penting. Masyarakat, pihak berwajib juga memainkan peranan penting. Dan apabila kita roll out vaccination nanti saya akan cerita sedikit pasal vaccination. Dengan adanya R0 macam ini, dengan adanya vaccination, kita mungkin boleh menurunkan kes kita lebih jauh lagi. Dalam peritu, beliau yang juga adu nangka berkata, seramai 93,801 penduduk di Sibu masih belum mendaftar mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Namun katanya jumlah itu mungkin kurang dengan mengambil kira mereka yang telah mendaftar menerusi manual tetapi belum dimasukkan di dalam MySejahtera. Sibu masih ada 93,000 yang belum mendaftar, yang sepatutnya layak tapi belum lagi mendaftar. Perlu diingatkan, kita perlu 70% untuk mendapat herd immunity. Okay? Kalau kita divaksin pun, herd immunity kita tidak dapat wujud, kita tidak dapat juga membendung penyakit ini. Vaksin ini untuk kita mempercepatkan herd immunity diwujud di masyarakat dan sebab itu kita perlu sebar peramai. Berita seterusnya, rakyat di negeri ini dinasihatkan agar tidak leka dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS bagi memutuskan rantaian wabak COVID-19. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zinhing berkata, penemuan pertama virus mutasi COVID-19 yang berasal dari India iaitu B.1.517.2 telah pun dilaporkan di Malaysia pada 2 Mei 2021 yang lalu dan sekiranya varian ini memasuki Sarawak, ianya mampu melumpuhkan perkhidmatan kesihatan di negeri ini dengan pantas. Dalam satu kenyataan media pada Ahad, beliau menambah kapasiti katil unit rawatan rapi ICU di Sarawak juga diparas kritikal terutamanya di Hospital Sibu dan Hospital Kapit. Malah jelasnya setakat ini terdapat 81 kluster yang masih aktif di seluruh Sarawak berbanding hanya 16 kluster aktif pada pertengahan bulan Februari lepas. Justeru Dr. Chin memohon setiap warga Sarawak disarankan agar terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan bagi melindungi setiap nyawa penduduk Sarawak. Dalam peritu, pemeriksaan dan penguatkuasaan secara berterusan perlu dilakukan bagi memastikan semua pihak mematuhi SOP circuit breaker COVID-19.
Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, ini bertujuan memutuskan rantaian penularan COVID-19 yang meningkat di bahagian Miri. Jelasnya, semua pihak diharap memberikan kerjasama yang padu dalam mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini. Selepas mengadakan lawatan ke 4 pusat membeli belah di Miri pada Ahad, beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak memuji tindakan pengusaha membeli belah yang telah mempraktikkan pematuhan garis panduan SOP. Dalam hal itu, Datuk Lee mengingatkan seandainya berlaku peningkatan kes lagi, jalan terakhir yang terpaksa dilakukan adalah mencadangkan JPBNS untuk tindakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi bahagian Miri. Bagaimanapun ujarnya, jika PKP dilaksanakan, ia akan menyusahkan semua pihak serta menjejaskan semua sektor, khususnya sektor ekonomi. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 405 kes baru COVID-19 pada Ahad, menjadikan jumlah melonjak kepada 38,383 kes. Menurut kenyataan JPBNS, sejumlah 267 kes dikesan di daerah Miri, Sibu, Kuching, Pusa dan Bintulu. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti yang tertera. Manakala 5 kes kematian baru turut dilaporkan, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada seramai 224 orang. Dalam kenyataan yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu kluster baru, iaitu kluster Kampung Boyan, yang merupakan satu kluster komuniti yang dikesan melibatkan 3 buah keluarga di Kampung Boyan di Kuching. Kesemua kes positif ini telah dirujuk ke Hospital Umum Sarawak dan telah dimasukkan ke PKRC di daerah Kuching bagi tujuan pengasingan dan rawatan lanjut. JKNS turut mengisytiharkan 2 kluster tamat, iaitu kluster Emperoh Jambu Kuching dan kluster Cupak Serian. Dalam hal itu juga, daerah Simunjan telah kembali ke status hijau setelah tiada kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Manakala daerah Tatau pula telah kembali ke status jingga daripada status merah selepas merekodkan 32 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Laporan berikutnya, menjadi kelegaan penerima vaksin COVID-19 apabila telah melengkapkan suntikan dos kedua vaksin tersebut. Beberapa penerima vaksin ketika ditemu bual di pusat vaksinasi di Kuching baru-baru ini berkongsi pengalaman mereka sepanjang menerima vaksin berkenaan. Mula-mula dulu memang ada kami ya, ada kesan, kami ada ruam-ruam, dan dah naik lah. Tapi tu so far yang kedua tu masa tu sudah parah sampai okey lah. Cuma rasa sakit-sakit dekat bahagiannya aja. Dalam hal itu, Rashur berkata, sebelum ini beliau mengakui berasa takut mengambil vaksin, namun kini beliau berasa lebih yakin untuk mengambil vaksin tersebut. Dos yang pertama saya mengalami pening-pening lah dan rasa mengantuk, dan untuk dos yang kedua tu tak katuk belum apa-apa lagi lah. Mudah-mudahan okey lah. Ya, memang diakui memang ada rasa takut lah sebab macam-macam persepsi kita dengar daripada dan ataupun kita baca daripada media sosial lah. So alhamdulillah lah, setakat tu okey lah, hilanglah rasa takutnya, kita rasa confident lah. Manakala bagi seorang guru yang dikenali sebagai Juraimi pula, vaksin ini merupakan satu keperluan dalam menjaga diri dan orang sekeliling. Kerana tugas kami lah, sebab kami sebagai pendidik, jadi kami berdepan dengan kumpulan pelajar lah. Dan dalam masa yang sama, bila kami pulang, keluarga kami di rumah pun mungkin kita takut terdedah lah. Jadi dengan ada vaksin tu kita lebih rasa lebih selamat lah. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.